Ubi telampung, resepi tradisional dari bahan yang dibekalkan alam untuk petani di musim panas membahang. Pasti tidak ramai yang pernah mendengar apatah lagi menjamah juadah unik ini. Hanya pada musim tertentu ia boleh didapati di sekitar utara Kedah, Mukim Binjal. Di sini ada segelintir penduduk masih menyimpan kemahiran tradisi memasak menu enak ubi telampung. Kampung Bendang Dalam, Mukim Binjal. Tebu hitam ramuan utama dalam pembikinan ubi telampung. Kemanisannya bakal mempengaruhi rasa ubi yang akan terhasil esok selepas 10 jam dimasak bersama. Kali ini kita buat guna untuk 2 kawah ni. Kita buat lebih kurang 20 jut. 20 jut tu ubi kita guna lebih kurang 90 kilo lah. Ubi kayu yang marhain sifatnya suatu ketika menjadi makanan ruji bagi penduduk desa. Tumbuhan akar kaya karbohidrat ini pada masa kini tidak malu diangkat ke meja gourmet jika mendapat sentuhan air tangan chef terkemuka. Paras air tebu ubi telampung perlu dijaga rapi. Justru, Rizwan, anak muda berusia 34 tahun dan rakan-rakan secara bergilir memantau paras air tebu supaya tidak kering. Sepuluh jam bersatu di dalam kawah dibakar api perlahan menghasilkan karamel warna keemasan. Melihatnya sahaja sudah membangkitkan selera, apatah lagi jika disua ke dalam mulut. Okey, memang sangat sedap yang mana kita boleh rasa gula, tebu dan bau wangi meresap masuk ke dalam ubi telampung ini. Kaya dengan sumber asli iaitu gas serta hasil laut yang lumayan, Bintulu menikmati pembangunan yang pesat. Sekiranya bernasib baik, pengunjung dapat melihat Wan anak jating menjual ulat mulung yang disukai masyarakat Melanau dan Iban di sini. Mungkin aneh, tetapi ada yang meminatinya, sama ada makan secara mentah atau telah dimasak. Biasanya Wan memperolehi ulat mulung daripada kenalannya, Matthew anak Ujang yang tinggal kira-kira 1 jam perjalanan dari Bandar Bintulu. Matthew juga mahir memelihara ulat berkenaan, tetapi ada kekangannya. Kalau ternak, mau pergi hutan dulu, ambil dia punya batang, ambil isi dia, bawa anak dia balik. Apabila ingin menghilangkan kepenatan mencari siat atau tinduh, Matthew dan Wan akan menjamah ulat berkenaan yang dipanggang terus oleh mereka di tempat pencarian. Biar lemak keluar. Ni. Lemak. Desi dalam ni. Ini. Keluar lemak. Aroma ini dia makan. Tapi kalau makan, kepala buang. Ni, kering. Boleh keras, juga makan tapi keras. Menu yang dibuat oleh isteri Matthew ini adalah ulat mulung goreng di mana badan siat atau tinduh akan digunting bagi mengeluarkan lemaknya untuk dijadikan minyak memasaknya. Biasanya lauk lain tidak diperlukan apabila siat atau tinduh dihidangkan. Yang penting dimakan bersama nasi panas. Masyarakat Kadazan Dusun lebih gemar menggorengnya sehingga garing atau dijadikan makanan ringan dalam upacara keramaian. Mungkin segelintir rakyat Malaysia sukar menerima sebagai juadah harian, namun kelainan budaya dan amalan harus diraikan. Bagi sesetengah pihak, ulat mulung yang kaya protein dan vitamin adalah makanan ruji yang dapat mengenyangkan dalam keadaan kehidupan yang tidak semewah orang lain. Taruhan lokasi pelancongan yang menarik pelancong mengunjungi Perlis turut membawa mereka ke Balai Baru Berseri, di mana terletaknya tempat sarapan yang menjadi fenomena sehingga digelar roti canai cilik. Yusra Asna Ruslin, bakat anak kecil berusia 8 tahun ini, terserlah setelah videonya menebar roti canai tular di media sosial. Cerita anak saya ni dia mula viral bulan Januari itulah 2022. Jadi saya pun buat video, buatlah dalam Facebook.
Itulah kali pertama tu kan. Bila bubuh tu macam-macam lah orang komen kan. Tugas si cilik ini membulatkan serta meratakan margarin pada dough roti canai. Mesin yang digunakan terbukti menjimatkan masa. Dalam 15 minit, mesin ini mampu menyiapkan 600 dough. Jumlah ini mungkin banyak untuk anak kecil, namun bagi Yusra, Allah bisa tegal biasa. Menurut ibu bapanya, hanya Yusra yang cenderung kepada perniagaan, sentiasa ringan tulang menyandang tugas kecil mahupun besar. Adik tengok buat. Lepas tu adik pun nak try dah buat kan. Lepas tu tiba-tiba macam tu, lepas tu bolehlah sikit-sikit. Meskipun umur setahun jagung, keikhlasan Yusra membantu ibu bapanya wajar dijadikan teladan rakan seusia yang leka diulit peranti. Di Pekan Gunung Pasir, Bandar Diraja Seri Menanti, Majalah 3 mendekati komuniti yang mengamalkan hidup beradat yang bersendikan agama. Sejak dari dahulu lagi, kepala kambing dihidangkan kepada penyandang pesaka adat. Jamaluddin Harun, bekas tentera yang menyandang jawatan Datuk Menti Mahawangsa Suku Tanah Datar, Luak Gunung Pasir. Berpengalaman lebih 13 tahun dalam bidang masakan kepala kambing, beliau yang berusia 53 tahun menyifatkan pengalaman yang dipelajari dari generasi sebelumnya amat berguna dan akan cuba diturunkan kepada generasi seterusnya. Bila kita dah sembelih, dah buka ikat kaki dia tu, kan? Kita niatkan. Kita lap darah tu kat kaki dia tu, kaki belakang tu kita lap, kita niatkan. Kita nak manis ke? Orang mesti nak manis dia kan? Kita niatkanlah. Kita pakai kayu api. Kita nak pegang, kita pakai biasa. Kepala itu melambangkan pemimpin. Ya, sebab pemimpin ini adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan sekuku, dipanjangkan serambut, diberi beban berat petuah amanah. Itu, dia letaknya di tengah-tengah. Itu lambang pemimpin. Dan daging-daging yang lain itu adalah melambangkan anak buah. Ketinggian adat perpatih dari cara memasak sehingga cara menghidang, tudung saji, bekas makanan dan cara makan yang mempunyai makna tersirat inilah yang perlu dihargai dan diterokai. Hanya mereka yang mengamalkan adat perpatih dapat menghargai dan menterjemah simbolik menu kepala kambing dengan kehidupan masyarakatnya.